Tapi apa yang berlaku hari ini, dia tidak hanya mempunyai impak pada hari ini ataupun minggu ini ataupun bulan ini. Kerana ini belanjawan untuk tahun depan. Malah apa yang diumumkan hari ini bukan sahaja dari segi langkah inisiatif ekonomi dan keuangannya, tapi presiden penanda aras yang kita lihat hari ini yang berlaku di Dewan Rakyat, ketidaktentuan berkenaan dengan belanjawan akan lulus ataupun tidak, mungkin akan mencorak dinamik politik kita untuk bertahun-tahun akan datang. Sejak 2 tahun lepas, kita sudah pun menyaksikan banyak perkara yang kita fikir tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara, sudah pun berlaku. Jadi hari ini juga mungkin akan mencorak jalan ke depan untuk proses pematangan demokrasi negara. Saya mau bincangkan kesan jangka panjang apa yang kita saksikan hari ini di dalam Dewan Rakyat dan dengan belanjawan 2021 bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik UUM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, Prof. Sebelum ini timbul antara lain persoalan berkenaan dengan yang sering dibangkitkan oleh pembangkang berkenaan dengan keabsahan kerajaan dan sebagainya. Apa isyarat yang diberikan kepada mereka yang mempersoalkan keabsahan kerajaan apabila belanjawan 2021 diluluskan secara majoriti hari ini? Ini menunjukkan bahawa walaupun ada yang masih meragui kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini, terutama dengan menyatakan bahawa mereka mempunyai majoriti yang slim. Namun apabila belanjawan baru-baru tadi diluluskan, ini menunjukkan bahawa tidak timbul persoalan bahawa kerajaan pada hari ini mempunyai majoriti yang tipis ataupun tidak mempunyai majoriti sebagaimana tanggapan daripada setengah-setengah pihak yang menyatakan bahawa bajet pada kali ini tidak akan diluluskan. Jadi ini secara langsung memberikan satu legitimasi kepada kerajaan hari ini bahawa mereka mempunyai sokongan yang secukupnya untuk meneruskan pentadbiran negara, dan dengan lulusnya bajet pada hari ini menunjukkan bahawa rakyat akan menikmati hasil daripada apa yang telah dirancangkan di dalam belanjawan sebelum ini. Okey, Prof. Sebelum ini saya mau kongsikan penonton kami. Sebelum ini apa yang kami kongsikan sebelum undian belanjawan. Kita bincangkan antara faktor-faktor yang mungkin ataupun senario-senario yang mungkin akan terjadi, termasuk jika belanjawan tidak diluluskan, apa walkat-walkatnya. Antaranya UMNO seperti yang kita lihat di sini. UMNO yang semalam 20 sahaja ahli parlimen mengatakan mereka mahu menyokong, selebihnya tidak tahu. 18 lagi termasuk Tengku Razali memboikot belanjawan sesi undian hari ini. Kita lihat hari ini mungkin tidak seperti yang kita jangka. Ada ahli parlimen pembangkang ataupun ada ahli parlimen kerajaan yang kita jangka mungkin tidak akan sokong sebelum ini. Tadi kita lihat ahli parlimen pembangkang tak cukup untuk berdiri 15 orang untuk menentang ataupun memaksa undi belanjawan 2021 diadakan. Maksudnya RUU itu lebih daripada sekadar pungutan suara, tapi jika 15 orang bangkit, perlu diundi. Jadi, skripnya tidak begitu klasik, Prof. Pembangkang tak semestinya membangkang, menyokong tak semestinya menyokong. Adakah Prof merasakan bahawa ini membuka Dewan Rakyat kita dengan lebih luas dan demokrasi kita sekarang lebih matang, melebihi kesetiaan pada parti saja? Saya melihat bahawa yang pertama, sudah tentulah kerajaan pada hari ini lebih terbuka dan lebih responsif dengan komen-komen yang kritikan-kritikan yang diutarakan bukan sahaja oleh masyarakat, bahkan juga oleh anggota parlimen, bukan sahaja terdiri daripada blok pembangkang, bahkan juga blok dalam kerajaan juga ada yang memberikan kritikan-kritikan terhadap pembentangan bajet sebelum ini. Dan apabila kita melihat kerajaan telah mengambil kira semua pandangan-pandangan itu dan telah memasukkan dalam draft pembentangan akhir yang dibuat oleh Menteri Keuangan sebelum penyerahan undi, maka ini menunjukkan bahawa kerajaan prihatin dan kerajaan responsif dan mendengar segala komen-komen tersebut dan secara terbuka menerima pakai pandangan-pandangan tersebut dan memasukkan bagi menambah baikkan bajet 2021. Jadi bagi saya ini satu tindakan kerajaan yang sangat baik kerana kerajaan melihat kepentingan bersama, bukan sahaja kepada kepentingan blok kerajaan, bahkan juga kepentingan daripada blok pembangkang sendiri. Komen-komen mereka juga diambil kira. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahawa masing-masing ahli parlimen sekarang sudah mula bergerak bukan sahaja berdasarkan kepentingan parti, bahkan juga melihat kepada kepentingan umum yang lebih luas. Dan kita melihat bahawa kejayaan pembentangan bajet, kelulusan bajet ini kemenangannya bukan kepada kerajaan sahaja, bahkan kepada rakyat keseluruhan.
Jadi Okey. ini yang sangat penting kerana kita melihat bahawa hasil pembentangan bajet nanti audien utama ataupun target utama ialah rakyat. Jadi Okey. itu yang lebih penting dan kita bersyukur kerana wakil-wakil rakyat kita melihat itu sebagai satu perkara yang lebih besar Okey. melangkaui kepentingan peribadi. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik UUM dan utamakan rakyat itu apa yang disebut oleh Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz selaku salah seorang ahli backbencher UMNO dalam Dewan Rakyat. Sudah tentu kita akan berpisah dari sini tetapi perkembangan lanjut anda boleh dapatkan di astroawani.com termasuk apa perincian perubahan yang dilakukan dalam Belanjawan 2021 dalam penggulungan oleh Menteri Keuangan seperti tadi, antaranya skim iSinar dan juga lanjutan moratorium. Semua akan kami bawakan dalam buletin-buletin kami yang seterusnya dan juga di astroawani.com.